Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu, marilah kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita diberi kesempatan untuk bersama-sama pada pagi ini bagi mencairkan program Jom Kenal Tajwid. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penasihat program ini iaitu Dr. Wan Haslan dan juga Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia kerana banyak membantu dalam menjayakan program ini. Dalam program Jom Kenal Tajwid ini, insya-Allah kami akan kongsikan kepada adik-adik semua tentang hukum asas tajwid. Insya-Allah semoga adik-adik dapat mengambil manfaat serta dapat aplikasikan ilmu yang adik-adik dapat hari ini pada masa akan datang. Baiklah, sebelum kita mengenal hukum-hukum tajwid ini, izinkan saya kongsikan pada adik-adik satu dalil. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Imam Al-Mawardi menafsirkan ayat ini bahawa yang dimaksudkan daripadanya adalah suruhan untuk membaca ayat Al-Quran mengikut aturan dan susunannya. Baiklah, apakah beza antara tajwid dan tartil? Beza tajwid dan tartil ialah tartil ini merupakan salah satu cara tajwid. Tajwid merangkumi sifat-sifat huruf dan apa yang dimestikan pada sifat tersebut. Manakala tartil lebih kepada meraihkan makhraj iaitu tempat keluar huruf dan menjaga tempat berhenti supaya tidak bercampur sebutan huruf disebabkan bacaan yang laju. Hukum tajwid yang seterusnya ialah mad asli. Adakah anda pernah dengar tentang mad asli? Mad asli ialah mad yang asal wujudnya bagi huruf-huruf yang bertemu dengan huruf-huruf mad. Seperti yang kita tahu, huruf mad terbahagi kepada 3, iaitu alif, waw dan ya. Nama lain bagi mad asli ialah yang pertama mad zati dan yang kedua ialah mad tabi'i. Ukuran biasa panjang harakat bagi mad asli ialah 2 harakat bersamaan dengan 2 gerakan anak jari. Mad asli juga boleh dipanjangkan kepada 1, 2, 4 dan 6 harakat. Contoh di sini ialah qala. Yang kedua ialah qila. Yang ketiga ialah yaqulu. Hukum mad yang seterusnya ialah mad lin. Mad lin ialah setiap huruf waw atau ya yang mati yang mana huruf sebelumnya adalah berbaris atas. Kadar harakatnya ialah 2, 4 dan 6 harakat. Ia dinamakan sebagai mad lin kerana sebutannya adalah lembut dan mudah ketika bacaannya terhenti. Namun, apabila diwakafkan, maka ianya sama seperti ma'arid ni sukun. Contoh di sini ialah wadharul bai'a. Dan yang kedua ialah rajmau bil ghaibi. Untuk slot seterusnya, insya-Allah saya akan kongsikan mengenai ikhfa hakiki. Okey, apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki ni bererti sembunyi, iaitu menyembunyikan sebutan nun sakinah di antara sebutan izhar dan idgham tanpa sabdu berserta dengung pada huruf yang pertama. Terdapat 15 huruf dalam hukum ikhfa hakiki. Nampak banyak kan? Tapi adik-adik boleh mengingati dengan mudah dengan menyebut satu jeza saddaqa fathik dha tazin shazin. Sekali lagi, satu jeza saddaqa fathik dha tazin shazin. Mudah kan? Baiklah, bagaimana hukum ikhfa hakiki ni boleh berlaku?
Ikhfa hakiki ni boleh berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf di bawah. Bagaimanakah cara baca ikhfa hakiki? Apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, maka hendaklah didengungkan 2 harakat. Sebagai contoh, apabila nun sakinah bertemu dengan huruf jim, maka bacaannya majaa. Sekali lagi, majaa. Baiklah, contoh yang kedua ialah apabila tanwin bertemu dengan huruf tha, maka bacaannya ialah qawlan thaqila. Sekali lagi, qawlan thaqila. Contoh yang terakhir ialah apabila nun sakinah bertemu dengan huruf shin, maka bacaannya ialah insyaallah. InsyaAllah. Baiklah, setakat itu dulu bagi hukum ikhfa hakiki. Kita sambung ke slide seterusnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk kali ini kamu semua bersama dengan Ustazah untuk membincangkan perbezaan antara idgham al-ghunnah dan idgham bila ghunnah. Okay, idgham dari segi bahasa bermaksud memasukkan. Idgham terbahagi kepada dua, iaitu idgham al-ghunnah dan idgham bila ghunnah. Okay, adik-adik boleh tengok perbezaan antara kedua-dua idgham ni. Idgham al-ghunnah kita baca sebagai kita baca dengan cara bacaan dengung. Manakala idgham bila ghunnah kita baca dengan cara bacaan tidak dengung. Okey, apa pengertian idgham al-ghunnah? Idgham al-ghunnah adalah nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf, iaitu ya, waw, mim dan nun. Dengan lebih mudah adik-adik boleh sebut sebagai yoman. Okay, apa contohnya dalam Al-Quran? Kita boleh tengok dalam surah Al-A'la ayat yang ke-9, iaitu fazakir inna fa'ati zikra. Fazakir inna fa'ati nun mati bertemu dengan nun. Kita tengok cara bacaannya. Adik-adik baca dengan dengung 2 harakat. Okey, untuk beralih kepada idgham bila ghunnah pula. Okey, apa pengertian idgham bila ghunnah? Idgham bila ghunnah adalah nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 2 huruf, iaitu lam dan ra. Cara bacaannya tidak dengung. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas ayat yang ke-4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu, nun mati bertemu dengan lam. Jadi adik-adik baca dengan cara yang tidak dengung. Okey. Okey adik-adik, untuk idgham al-ghunnah dan idgham bila ghunnah ni adik-adik jangan tertukar, sebab dalam idgham dia memang ada 6 huruf, tetapi 4 huruf adalah kita baca dengan cara dengung, manakala 2 huruf iaitu lam dan ra kita tidak boleh baca dengan cara bacaan dengung. Jadi untuk memudahkan lagi adik-adik untuk mengingati 2 tajwid ni, adik kena ingat konsep dia macam idgham al-ghunnah 4 huruf, iaitu yauman, dan idgham bila ghunnah adalah 2 huruf, lam dan ra. Okey. Okey, kita pergi kepada hukum tajwid yang seterusnya adalah hukum iklab. Itu iklab bererti menukarkan sebutan nun sakinah atau tanwin kepada sebutan mim berserta dengan dengung. Jadi huruf iklab adalah satu sahaja, iaitu huruf ba, dan cara bacaan dia didengungkan dengan merapatkan bibir. Tanda bacaan dia ialah mempunyai mim kecil di atas huruf nun sakinah dan mim kecil menggantikan baris kedua tanwin. Jadi kita boleh tengok contoh bacaan hukum tajwid iklab dekat surah seperti surah Al-Baqarah ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
Dekat kita tengok, kita jumpa dekat min ba'dikum. Min ba'dikum tu kita rapatkan bibir dan disertakan dengan huruf dengan dengung. Hukum tajwid yang seterusnya adalah mad arid disukun. Mad arid disukun ialah mad yang berlaku apabila huruf mad yang bertemu dengan sukun yang mendatang kerana diwakafkan pada akhir kalimat. Jadi arid bererti mendatang, disukun bermaksud disukunkan. Kadar bacaan mad arid disukun ni adalah sebanyak 2, 4 atau 6 harakat, tapi perlu diseragamkan. Contoh kita boleh ambil surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi setiap di penghujung ayat tu kita kena baca dekat huruf mad. Contohnya alamin. Min tu kita kena baca kalau perlu 2 harakat, semua huruf tajwid mad arid disukun itu 2 harakat. Jika perlu 4 harakat, perlu diseragamkan 4 harakat. Assalamualaikum adik-adik. Sekarang kita dalam slot hukum tajwid izhar. Sebelum tu, izinkan akak kenalkan diri akak dulu. Nama akak Nurul Ifa binti Azhar. Boleh panggil akak Ifa. Siapa tahu izhar ni ada berapa? Okay, tak apa, akak beritahu. Izhar ni ada 2. Satu, izhar halki. Yang kedua, izhar syafawi. Okay. Sebelum kita pergi kepada kedua-dua izhar tu, kita akan tahu dulu maksud izhar ni apa. Izhar ni maksudnya jelas dan terang. Maksudnya, kita akan baca bacaan itu tanpa dengung. Okay. Pertama sekali, kita akan pergi kepada izhar halki. Izhar halki ni ialah hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. 6 huruf tu ialah Hamzah, Ain, Rin, Ha, Kha, Ha. Okay, adik-adik boleh lihat kat kertas ni, akak ada buat. Okay, contohnya, Jannatin Aliyah. Kita akan baca ta marbutah, tanwin di bawah bertemu dengan Ain. Bila kita jumpa ayat sebegini, kita akan baca je terang. Jannatin Aliyah. Okay. Seterusnya, kita akan pergi pula kepada izhar syafawi. Izhar syafawi ni ialah hukum mim mati bertemu dengan 26 huruf hijaiyah. Okay, macam izhar halki tadi ialah nun mati atau tanwin. Tapi kalau izhar syafawi ni ialah hukum mim mati bertemu dengan 26 huruf. Okay. Semua huruf hijaiyah ada 28 kecuali mim dan ba. Bila kita tolak mim dengan ba, huruf hijaiyah tu akan tinggal 26. Okey, adik nampak kan? Okey, contohnya hum fiha. Kita akan baca mim mati bertemu dengan fa itu dengan jelas dan terang sebab dia bawah hukum izhar syafawi. Okey. Adik faham hukum izhar? Okay, sampai di situ saja kita punya slot hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Ghazi. Okey, program kita hari ini iaitu Jom Mengenal Tajwid. Okey, saya akan memperkenalkan tanda-tanda wakaf. Apa itu wakaf?
Wakaf dari segi bahasa bermaksud berhenti. Dari segi istilahnya pula, memberhentikan bacaan seketika ataupun terputus suara, yakni nafas di hujung atau di akhir ayat. Dalam Al-Quran Resam Uthmani, ada beberapa jenis tanda wakaf yang ditulis. Tanda-tanda ini biasanya terletak pada pertengahan ayat. Okey, apa fungsi wakaf? Fungsi wakaf adalah bagi membantu kita berhenti dan mengambil semula nafas. Berhenti yakni wakaf pada tempat yang betul dapat memelihara makna Al-Quran. Apa kesan jika kita wakaf di tempat yang salah? Okey, macam ni. Apabila kita wakaf di tempat yang salah, takut-takut kita akan merosakkan kesempurnaan ayat itu. Dengan makna lain, kita boleh jadi berdosa. Okey, di sini kita lihat beberapa tanda yang biasa dijumpai dalam Al-Quran Resam Uthmani. Tanda wakaf biasanya ada 6 yang biasa kita dapat lihat dalam Resam Uthmani. Okey, tanda-tanda wakaf Al-Quran. Dilarang berhenti, lebih baik diteruskan, boleh berhenti atau meneruskan bacaan, berhenti pada salah satu tanda, diharuskan berhenti dan lebih baik berhenti. Okey, hukum tajwid yang seterusnya ialah maksilah. Pernah dengar tak hukum maksilah ni? Sebenarnya banyak dijumpai dalam Al-Quran. Saya akan terangkan hukum maksilah ini terbahagi kepada dua, iaitu maksilah tawilah dan maksilah qasirah. Maksilah qasirah ialah ha dhamir jika didahului dengan huruf berharakat dibaca panjang sebanyak 2 harakat. Sebagai contohnya, ibadatihi, wahadihi. Untuk maksilah tawilah pula ialah ha dhamir jika didahului dengan huruf berharakat dan bertemu dengan hamzah berharakat dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harakat. Sebagai contohnya, lahu akhladahu untuk 2 harakat, lahu akhladahu untuk 4 harakat, lahu akhladahu untuk 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nasha Zwadi binti Ihsan, dan kamu semua boleh panggil saya dengan panggilan Farah lah, lebih mesra. Okey, hari ini saya nak menerangkan tentang 2 hukum mat yang selalu menjadi perselisihan lah. Bukanlah perselisihan sangat lah, tapi orang selalu confuse lah. Mat ni ni mat apa, macam tu lah, antara mat wajib mutasil dan mat jaim mufasil. Kadang orang masih keliru lagi. Dia ingat ni mat wajib, ni mat jaim, macam tu lah. Jadi saya akan menerangkan bagi menjelaskan lagi kekeliruan tu. Okey, saya akan menerangkan dahulu tentang mat wajib mutasil. Okey, mat wajib mutasil ni, nampak tak? Okey, bertemu huruf mat, ni huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey, pegang dulu, mat wajib mutasil ni mesti dalam satu kalimah. Okey, saya bagi contoh nak bagi nampak jelas. Contohnya perkataan su'u ni, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Nampak tak? Satu kalimah je tu. Okey, itu mat wajib. Ada contoh lain macam ni. Ja'a. Ja'a pun sama. Dia dalam satu kalimah. Huruf mat, hamzah dan satu kalimah. Okey. Kadar harakat bacaannya adalah 4 atau 5 harakat. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang mat jaiz mufasil. Okey, mat jaiz mufasil pula sama je takrifnya dengan mat wajib mutasil. Apa yang membezakannya adalah pada ni 2 kalimah. Dia bersama je, mat jumpa hamzah, 2 kalimah yang bezanya. Okey, saya suka menggunakan contoh macam ni biar senang faham. Okey, contoh innama ana. Kita nampak kan huruf mat bertemu
bertemu hamzah, 2 kalimah. Innama 1 kalimah, ana 1 kalimah. Okey, nak contoh lain bagi faham adalah perkataan ni. Tu'ti ukulaha. Ini huruf mat kat ujung ni berjumpa dengan hamzah dalam kalimah lain. Maksudnya 2 kalimah. Saya harap penerangan saya ni tak terlalu laju ya. Saya minta maaf kalau laju sangat. Okey, ini 2 kalimah. Nampak tak perbezaannya kat situ apa? Mak wajib 1, mak jaiz 2 kalimah. Dan kadar bacaan harakat ni pun 4 atau 5 harakat juga. Tapi ada juga pandangan yang kata boleh baca 6. Ikutlah, kita ni selalu yakin yang mana. Tapi kebiasaannya ikutlah 4 atau 5 harakat. Okey, ada lagi satu kalimah yang biasa orang keliru. Ini hukumnya apa ni? Okey, iaitu kalimah ya adama. Nampak tak? Okey, kalimah ya adama ni menurut kalian lah, ini hukum apa? Mat apa? Sebabnya saya akan kata ni mat jaiz mufasil. Sebabnya mesti korang kata ini satu kalimah, kenapa jadi mat jaiz pula? Saya ada penerangannya. Okey, dia jadi mat jaiz sebab dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi ya adama, boleh terpecah 2. Ya adam ni boleh jadi ya adama ni terpecah 2. Sebabnya maksud daripada ya adama ni ialah wahai Adam. Wahai Adam ni kan 2 kalimah kan. So bila dah 2 kalimah, jadilah mat jaiz mufasil. Okey, saya rasa ramai kat luar tu yang masih tak faham ni. Jadi saya harap penjelasan saya ni boleh menerangkan dengan lebih jelas lagi apa yang korang semua masih keliru. Okey, itu saja untuk penerangan kali ini. Minta maaf salah silap. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Nurul Izzah. Okay, sempena dengan program kita iaitu Jom Kenal Tajwid. Okay, saya ingin mengajar 2 hukum tajwid iaitu idgham mislain saghir dan ikhfa syafawi. Okay, dua-dua hukum tajwid ni termasuk dalam hukum mim mati. Okay, saya mulakan dulu dengan idgham mislain saghir. Okay, apa maksud idgham mislain saghir? Okay, idgham mislain saghir adalah memasukkan mim mati ke dalam mim yang berbaris dengan merapatkan kedua bibir secara dengung. Okay, huruf idgham mislain saghir ni hanya ada satu iaitu huruf mim. Dan cara bacaan dia dengung dengan kadar 2 harakat. Okay, saya bagi contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amanahum min. Okey, contoh yang lain. Alaihim muqsadah. Okey. Kesimpulannya idgham mislain saghir ni apabila mim mati bertemu dengan mim yang berbaris dan cara bacaan dia dengung dengan kadar 2 harakat. Okay. Itu je untuk idgham mislain saghir. Okay, setakat ni faham tak? Senang je kan? Okey. Okay, kita teruskan pula dengan ikhfa syafawi. Okey, apa maksud ikhfa syafawi? Okey, ikhfa syafawi maksudnya menyembunyikan huruf mim apabila bertemu ba dengan dengung. Okey, huruf ikhfa syafawi adalah huruf ba dan cara bacaan dia dengung dengan kadar 2 harakat. Okey, saya bagi contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaikum biwakil. Okey, contoh yang lain. Inna rabbahum bihim. Okey, kesimpulannya ikhfa syafawi ni adalah apabila mim mati bertemu ba dan cara bacaan dia dengung 2 harakat tanpa membunyikan mim. Okey. Okey, itu je saya rasa untuk kali ni. Harap bagi manfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya akan menerangkan dan mengajar anda semua mengenai hukum tajwid. Hukum tajwid yang saya akan terangkan ialah mad aiwad dan juga mad tamkin. Okey, mad tamkin ni adalah mad gantian. Okey, yang pertama mad aiwad saya akan terangkan iaitu apabila tanwin baris dua di atas terletak di huruf akhir kalimat kata nama am dan pada ketika bacaan berhenti padanya, maka tanwin baris dua di atas hendaklah dibaca dengan baris satu di atas serta mad dengan dua harakat. Tapi apabila menyambungkan bacaannya dengan huruf yang berikutnya, hendaklah memperhatikan hukum bacaan tanwinnya. Okey, contohnya yang pertama adalah syai'an akan dibaca syai'a. Yang kedua adalah hakiman akan dibaca hakima. Okey, mengikut kaedah bahasa Arab ditambah huruf alif pada akhir kalimat kata nama am seperti yang saya sebut di atas tadi. Yang saya sebut syai'an dengan hakiman. Okey, kecuali kalimah huruf akhirnya adalah alif maksurah yang berbentuk ya yang tidak bertitik. Contohnya adalah hudan akan jadi huda. Yang kedua adalah musallan akan jadi musalla. Okey, yang seterusnya adalah dan huruf akhirnya hamzah di mana huruf sebelumnya adalah huruf mad alif. Contohnya an-nisaan, yang kedua habaan, yang ketiga ma'an. Tidak ditambah huruf alif pada hujung kalimah. Namun begitu ia tetap dibaca dua harokat pada ketika berhenti bacaan padanya. Melainkan kalimah huruf akhirnya ialah ta marbutah berbaris dua atas ataupun ia berbaris apa bentuk pun. Bila berhenti bacaan padanya, ia dibaca ha bertanda sukun tanpa mad. Contohnya ialah jannatun akan jadi jannah. Itu yang kedua adalah rahmatan akan jadi rahmah. Okey, setakat yang saya terang ni, adakah anda semua faham? Okey, kalau dah faham, kita boleh ke mad yang kedua, itu mad tamkin. Mad tamkin ini adalah mad tetap. Okey, mad pada huruf ya bersabdu serta baris di bawah yang diikuti dengan huruf ya sebagai huruf mad. Maka bacaan madnya tetap dengan dua harakat pada ketika bacaannya bersambung dengan huruf yang berikutnya. Okey, contoh dia yang pertama adalah wan nabiyina. Yang kedua adalah fil ummiyina. Yang ketiga rabbanina. Ini yang ketiga huyitum. Okey. Sampai di sini saja saya menerangkan dalam hal hukum tajwid. Harap semua dapat faham dan amalkan dalam kehidupan. Okey, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum. Mari kita beralih ke slot seterusnya. Adab-adab membaca Al-Quran. Kita pasti tahu setiap perkara itu mesti ada adabnya. Okey, apa itu adab Al-Quran? Apa yang kita perlu buat semasa kita membaca Al-Quran? Okey, sebelum membaca Al-Quran, disunatkan untuk kita berwuduk. Al-Quran bukanlah buku biasa. Ia adalah wahyu suci yang turun dari Allah. Maka pelbagai tertib perlu dijaga sebelum membaca kalimah-kalimah Allah ini. Antaranya ialah mulut yang bersih. Pastikan kita memberus gigi atau bersiwak terlebih dahulu. Pastikan mulut kita bersih dan bebas daripada makanan atau benda asing. Seterusnya, tempat yang bersih. Pilihlah lokasi yang tenang, bersih dan suci dari najis untuk kita membaca Al-Quran. Sebaik-baiknya bacalah Al-Quran di masjid dengan bantuan tenaga pengajar jika ada kelapangan. Yang ketiga, mulakan dengan ta'awuz dan basmalah. Mulakan setiap bacaan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim diikuti dengan bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ini dimulakan bersama agar Allah memberi perlindungan dari gangguan syaitan yang direjam ketika membaca Al-Quran dan agar amal ibadah anda diterima kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, menutup aurat. Disunatkan untuk menutup aurat bagi menghormati kalimah suci yang sedang kita baca. Aurat lelaki ialah dari pusat ke lutut, manakala aurat wanita merangkumi seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih.
Alhamdulillah, dengan berakhirnya slot sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini, iaitu program Jom Kenal Tajwid. Dengan berakhirnya program Jom Kenal Tajwid ini, kami harap adik-adik dapat mengambil manfaat dan mengaplikasikannya dalam bacaan ayat Al-Quran. Akhir kata, saya mewakili seluruh ahli jawatan kuasa program Jom Kenal Tajwid mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada adik-adik yang sudi menyertai program Jom Kenal Tajwid ini. Dan kami memohon maaf sekiranya ada tersalah bicara, kerana sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada kekurangan diri kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.